Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertama nak tanya, semua dapat kertas ke? Ada tak? Orang perempuan belakang tak dapat? Ada dapat? Ada lagi kan? Okey. Kalau tak cukup, bagi tahu dah. Baik, saya nak cakap pendek saja kertas yang tuan-tuan dapat tu dah. Faraid ni kita mengaji supaya kita tak ambil lebih. Supaya kita tak ambil hak orang. Supaya kita tak ambil pusaka lebih daripada hak kita. Supaya orang tak ambil hak kita. Itu tujuannya. Maka faraid kalau berlaku kematian, mati saja kira. Barangkali seminit siap. Tapi bila biar terlampau lama, katakan sampai 30 orang mati. Bukan makna 30 minit. 30 jam pun belum tentu siap. Sebab yang mati tu, mereka ada hak mereka. Satu kes yang saya dapat hari Ahad baru-baru ni, seorang peguam minta tolong. Kematian tuan punya pusaka tahun 1973. Agak-agak sampai sekarang ni, ramai ada mati. Dalam kereta saya ada retas besar, retas A1, tahu ada A1. Tuan-tuan dapat retas tu A4 tu. A4 dua kali sama dengan A3. A3 dua kali sama dengan A2 ataupun A4 4 line. Peguam tu bagi kat saya A1. A1 ni ialah retas macam tuan-tuan dapat tu kembang 8 line. Bukan keputusan tetapi merupakan gambar rajah. Yang mati ni adik-beradik dia, siapa mati, siapa mati, siapa mati, siapa. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita rasa kalau 30 orang mati, bukan 30 minit. Lagi lama, lagi teruk. Misal dia malam pertama saya kira, mula pukul 9 malam. Lepas sembahyang isyak, saya tak ada zikir apa dah. Terus saya balik rumah, malam yang saya ada malam untuk keluarga. Saya tak mau mengajar, saya dah minta, saya tak mau. Supaya keluarga ada di rumah, saya ada di rumah. Dan boleh ziarah mak ayah bagai-bagai. Saya mula pukul 9, esok tak ada kelas, sampai 2 pagi, 5 jam. Baru selesai 5 lebih. Esoknya, buat lagi 5 jam. Baru boleh 2 lebih. Sebab waris sampai 41 orang, terus nak habis tu. Ya Allah, letih. Kenapa kena kira juga? Sebab orang mati, dia ada hak. Sebab dia hidup selepas orang sebelum dia mati. Kita yang hidup ada hak atas pusaka ayah kita yang hidup lepas tu orang kita mati. Tu. Jadi, retas yang tuan-tuan dapat tu, kira dengan tangan, seminit pun boleh siap.
kuat-kuat 2 minit macam tu lah. Buat jadual dia ambil masa sikit sebab nak kena type. Tapi kalau melibatkan ramai waris, yang tu kita kena sakit kepala sikit. Kenapa kena sakit kepala? Supaya setiap waris dapat hak dia tak ambil lebih. Orang lain, hak dia dapat, tak ada hak yang kurang. Dan ingat pusaka, kadang dia akan berlaku, akhirnya Baitul Mal akan dapat. Baitul Mal dapat ni jaga-jaga, kadang-kadang kita rasa Baitul Mal dapat, sebenarnya tak dapat. Kadang-kadang kita rasa Baitul Mal tak dapat, tapi dia dapat. Dia kena tengok perincian dia. Baik, supaya tuan-tuan balik nanti boleh faham sikit sebanyak. Lebih kurang malam ni bincang orang yang mati tak kahwin. Bila tak kahwin, tak ada anak, tak ada suami. Yang mati ni perempuan, dia tak ada suami, tapi dia ada abang. Dia ada adik dengan adik lelaki, adik perempuan. Baik, berkaitan adik lelaki, adik perempuan ni nak perlu ingat, ada jenis abang, adik, seibu sebapa, kita panggil kandung. Ada yang jenis sebapa, kita panggil saudara sebapa. Ada jenis satu mak, nama dia seibu. Ramai orang Melayu kita, dia kata semua tu saudara tiri. Ayah kahwin pula, dapat anak baru, dia panggil saudara tiri. Saudara tiri ni boleh kahwin. Macam mana boleh kahwin? Suami ada anak dengan isteri yang pertama, isteri dia mati. Dia kahwin pula dengan isteri baru. Isteri baru tu, laki dia mati. Masing-masing ada anak. Kesemua anak suami dengan isteri lama, kesemua isteri baru ni dia ada anak dengan laki lama. Semua anak tu kalau berlainan jantina boleh kahwin. Boleh kata belah ni laki 5 orang. Ni laki 5 orang. Boleh bisa 5 kali. Orang kampung kata apa? Macam tak ada orang lain lah. Okey? Yang tak boleh kahwin macam mana? Bila dah kahwin, dapat anak baru. Anak baru tu daripada perkahwinan baru. Itu yang orang buat lawak yang saya pernah baca. Anak suami pukul anak isteri. Okey, isteri repot. Anak abang pukul anak saya. Tak berapa lama, anak isteri pula pukul anak abang. Dia abang kata, bang, anak abang kena katuk dengan anak saya. Yang duk repot tu, anak baru, laki bini ni. Lepas pakat, tubuh parti baru, katuk anak kecil ni. Dia buat laporan, dia kata apa? Abang, anak abang dengan anak saya pukul anak kita. Faham tak? Anak abang dengan anak saya pukul anak kita. Dia nak bagi faham. Anak yang lahir tu, laki atau perempuan tak boleh berkahwin dengan kesemua anak suami ni. Tak boleh kahwin dengan kesemua anak isteri ni. Sebab sebelah ayah, sebapa, sebelah mak, seibu atau semak. Cuba tengok bagi kita faham nah. Okey. Jangan risau nah, nama-nama dalam ni bukan nama sebenar, 100% saya ubah. Cuma saya kekal huruf depan saja. Hak belakang-belakang tu semua saya ubah. Kalau kebetulan sama, itu secara kebetulan. Lah ni faham dulu hak yang atas. Asma mati 2014. Itu tak ubahlah. Saya tanya, banyak kali tanya, kemudian didapati masa dia mati, dia ada mak. Tapi ayah dia meninggal sebelum dia tahun 1985. Jadi keluarlah nama dia M1, M2. Itu cara saya je nah. M1, M2 sebenarnya, kita tengok tahun. Nak ingat, tahun dengan nombor, apa mana senang?
Nombor kan. Nombor. Macam saya duk tanda lah. Ustaz, nombor 2. Tengok-tengok lah. Nombor 3. Kemudian tengok lagi lah. Bukan nombor 3, nombor 4. Sebab tu saya benarkan pelajar macam perempuan tadi dia pergi bilik saya, mai daripada Batu Gajah. Kebetulan dia mai, dia WhatsApp dulu. Pelajar perempuan yang bagus lah. Dia mai, dia sampai di bilik saya dalam pukul 3 lebih lah, lewat sikit. Dia buat jawapan guna pensel. Saya kata, saya suruh kamu guna pen kan? Kamu guna pensel, saya maafkan. Sebab kes ni, kes kena tulis padam. Faham tak? Tulis padam. Sebab silap kira memang akan berlaku. Yang saya seronok, dia datang, dia tak faham. Selepas sejam lebih sikit, dia kata dia dah faham. Itu orang panggil rahsia mengaji. Seorang dengan seorang memang dapat banyak. Pengajian online, nak share gambar, klik dekat 10 kali. Tik 10 kali, baru nak keluar. Kita tanya, murid tak jawab, dia tak dengar. Kita tukar tajuk baru, jawapan dia sampai. Susah tak? Tambah jenis kampung-kampung internet, tak apa nak okey tu. Baik, tengok di atas, yang mana kotak tu perempuan. Yang mana bola rugby tu adalah lelaki-lelaki. Yang tak dapat bahan, ambil bahan kat belakang. Sebenarnya mengaji cara mudah ni, bahan tak kena buat main, tonton tengok dalam Facebook. Jadi itulah. Kan, orang mengaji zaman law ni kan, jenis tak kena bawa apa. Yang mana boyot, itu adalah apa dia? Laki-laki. Hak pak segi, perempuan senang je. Mana-mana yang laki-laki tukar jantina, nampak macam perempuan, dia masih bola rugby. Hak mana perempuan perangai keras macam lelaki-lelaki, dia masih kotak. Jantina dia tidak boleh bertukar. Okey, bagi clear dia lah. Maka orang yang tukar jantina, yang tukar ke mana pun, nanti mati, imam tanya, lahir dulu lelaki ke perempuan? Okey, nak berdiri tak mana, kepala ke pinggang? Semua tu ada hukum hakam. Cuba tengok waris Asma binti Sa'id. Dia masih ada mak nama Hazmah. Walaupun katakan Hazmah tu, dia koma tak mati-mati. Faham koma? Kadang koma sampai 6 tahun. Ada satu kes orang Sungai Petani, anak dia masuk Mahat Tahfiz, mak dia ni tuk budak ni lah, koma. Sampai ngapai Quran habis 30 juzuk, tak meniti lagi. Koma punya lama. Maknanya, kalaulah seseorang tu mati, mak dia koma, mak dia ada hak pusaka. Jangan kita duk belanja wang ringgit mak. Kalau belanja ringgit mak, memang hukum dia haram. Sebab itu hak mak. Alah, nanti mak mati nak faid pula. Nak mati tak syarat sakit. Nak hidup tak syarat sihat. Bahkan siapa-siapa anak kepada mak, kalau mati, mak dapat. Tu. Sebab dia belum dikira sebagai mati. Mati ni apa dia? Tanda mati. Kalau mati kita tak tanam, dia busuk tak? Busuk. Ni tak busuk-busuk, tak mati lagi. Macam tu. Baik, si mati tinggal ibu nama Hazmah dan tinggal adik-beradik yang ramai. Asma pun saya tak pandai nak tanya kenapa Asma tak kahwin. Tak payah tanyalah, tak ada kaitan dengan saya. Maka bila faraid, kunci dia, ibu dapat 1/6. Sebab apa? Sebab yang mati, dia punya abang, adik, kakak lebih daripada seorang. Kalau anak 2 beradik, mati seorang,
Anak tak ada, kahwin tidak, mak 1/3. Kalau 2 dan lebih, mak dapat 1/6. Kenapa jadi macam tu? Tak boleh nak jawab. Kerana Allah Ta'ala dah tentukan begitu dalam surah An-Nisa ayat 12. Kita tak boleh nak kata apa. Jaga-jaga, ada seorang Arab. Dia telefon saya, dia bagi salam saja Melayu. Dia bagi salam Arab, hak lain semua Melayu. Saya cakap Arab, dia cakap Melayu. Cakap dengan Arab. Dia kata anak perempuan tak ada. Mati pun tak kahwin apa-apa. Tapi mereka 4 beradik. 4 beradik, mati seorang tinggal berapa? Tinggal 3. 3 orang ni dapat 2/3 kan? Saya kata saya tak boleh jawab. Sebab kena abang perhabis waris dia. Ada siapa lagi? Dia ada abang. Bila ada abang, bukan 2/3. Kalau mati tinggal kakak 2 orang perempuan, sahaja 2/3. Kalau ada abang atau adik laki-laki, 2/3 terbatal. Dia akan jadi laki-laki 2, perempuan 1. Faham tak? Dia kod mana pun faraid ni, kena mengaji sampai khatam kitab berulang kali, baru kita nampak rupa sebenar. Tapi kalau macam tuan-tuan mengaji, sat mai, sat tak mai, pen pun tak bawa, latihan pun tak ada, apa pun tak ada, apa gitu, jawapannya, tuan-tuan, kalau ada mati, kena tanya orang. Kena tanya orang. Baik, 6, tolak naik atas, jadi 6, 1 di bawah, formula ada di atas. Maka 6 tolak 1, 5, 5 tak boleh bagi dengan 12. 12 tu main mana? 8 campur 4. 8 tu main mana? Laki-laki 4 darat 2. 4 main mana? Perempuan 4. 4 campur 8, 12. 6 darat 12, 7, 2. Kesimpulannya, laki-laki masing-masing dapat 10, 10, 10. Perempuan 5, mak 12. Baik, nak beritahu di sini, sekiranya yang mati ni, ada abang, adik, kakak, pak tu, mak lain. Yang tu tak dapat. Yang peliknya, kalau tinggal abang, adik, kakak, mak tu, pak lain dapat. Hak pak tu, mak lain tak dapat. Hak mak tu, pak lain dapat. Tuan-tuan dengan saya ni, pak lain, mak asing. Yang tu tak ada apalah. Hasilnya bila nak faraid, mak dapat 15,000. Lepas dah nak pergi umrah. Lepas ambil package hak mahal pun boleh no? Dibalik duit tak ada. Okey. Yang laki-laki, abang dapat 12,500, perempuan separuh. Dan sekiranya masing-masing pihak nak bahagi sama rata, minta persetujuan. Ada orang Sungai Petani, duduk belah Putrajaya, nama saya tak beritahu. Dia kata, ayah dia bagi dah tanah seorang sekeping. Saya kata, okey lah tu. Tapi, kenapa kena faraid? Saya tanya, ayah bagi, ada tulis apa-apa tak? Ada tulis. Atas geran nama siapa? Nama ayah saya, kena faraid. Sebab masih pusaka ayah kamu. Ayah bagi dah. Ayah bagi dah, nama tak tukar. Macam mana yang ayah bagi dah, nama tak tukar, anak dapat juga? Saya tanya, kamu ada buat pagar tak tanah yang ayah bagi? Tak ada. Ada tanam pokok durian tak? Tak ada. Apa pun tak ada. Tak mana tanah pun tak tahu lagi. Tapi ayah bagi dah lah. Jawapan dia, faraid. Kenapa faraid ayah bagi dah? Ayah bagi dah. Tapi pemberian ayah cacat. Macam mana cara cacat? Dengan saya nak buat misal. Tuan-tuan seronok ada jiran macam adik-beradik. Seronok tak? Lagi seronok adik-beradik macam adik-beradik. Yang tak seronok pada adik-beradik macam orang. Lagi tak seronok, orang macam orang. Faham? Orang macam orang. Ni bahasa baling lain ni. Kena ada haji taib roti. Tu guru besar tu. Haji taib roti. Mengaji di Mekah tak lama 60 tahun.
60 tahun mengaji, semua bidang mengaji lah. Nak ceritanya, balik duduk dekat belah Asam Jawa, dah meninggal lama. Orang panggil dia Haji Tek Roti, sebab beliau almarhum bernazar kalau boleh mengaji kat Mekah, tak mau makan nasi. Jadi boleh mengaji sungguh. Nasi tak makan, dia makan roti. Saya nak pergi ziarah Tok Guru ni, tak boleh naik kereta, kena naik motor dia uzlah. Duduk dalam hutan pokok tebu. Saya jumpa dengan anak menekan dia. Jumpa dengan anak menekan dia. Sampai-sampai duduk dulu. Dia start motor, pergi beli roti 4 segi gula. Lama tak makan roti tu. Dia beli, buat balik, bancuh ayak. Dia macam minum kopi tak? Minum. Kopi pun tumbuk tepi tu juga. Hak tum tu kan. Dia kata apa? Haji Tek Roti tu bukan orang. Mana apa bukan orang? Mana apa bukan orang? Bahasa Bali. Tok Guru tu bukan orang. Apa dia bukan orang? Mana apa? Bukan orang. Maksudnya bukan orang lain. Bukan orang asing. Adik-beradik kami, puak menekan kami. Oh. Saya tanya dia apa? Jamu ayak. Ni. Rumah ni duduk dalam kawasan Baling. Baling. Macam mana Ustaz tahu kata ni kawasan Baling? Sebab kopi, piring tak ada. Orang Baling, ayak kopi panas, piring tak ada. Oh. Kalau cedok nasi, saya tengok nasi. Saya kenal orang Baling dia cedok nasi macam mana. Cara kenal dia. Oh, macam tu. Jom kita pergi. Makan-makan pergi. Tu. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita, bila dia tak faham, dia nak samakan semua benda. Macam nak faham semua benda? Dia tak faham, dia tengok bin sama. Bin sama, anak si mati tak? Anak si mati. Bila anak si mati, isunya dia duduk barah. Pusaka ayah kami, kenapa kami dapat sikit, orang lain dapat banyak? Saya tanya, kamu faham tak apa kamu tanya? Faham tak apa kamu tanya? Adik-beradik, kalau macam adik-beradik, bagus. Tapi adik-beradik, tipu adik-beradik ada tak? Ada? Baik, saya buat misal. Kamu anak isteri pertama. Abang kamu, adik kamu, anak isteri kedua. Jadi ayah kamu ada berapa orang bini? 2. Oleh kerana kamu ni anak bini tua, ayah kamu menikah pula dengan bini baru, mak tiri kamu, itu bini baru. Bila ayah kamu mati, mak kamu tak dapat sebab mak kamu mati dah. Mak tiri kamu dapat tak? Dapat sebab dia isteri. Masalahnya mak tiri kamu pun mati juga. Tapi mak tiri kamu mati selepas pak kamu mati. Adik-adik kamu, dia dapat pusaka ayah kamu. Ayah mereka juga. Adik-adik kamu dapat lagi sekali pusaka mak mereka. Mak mereka tu mak tiri kamu. Kena bagi faham. Ingat tak cerita Abang Boceh? Saya tak berminat dengan Abang Boceh ni. Saya pun tak kenal. Tetapi bila dia mati, Masya Allah orang yang bagus. Tahu mana bagus? Ramai tak solat jenazah dah? Ramai. Jadi kes, masuk mahkamah, bicara. Rupanya Nur Hidayah tu yang betul. Orang yang kata mereka ni fitnah, mereka yang kena fitnah sebenarnya. Maka ada pelajar tanya saya, macam mana nak faraid pusaka mak abang? Saya tahu mak abang mati dah. Mati dah, saya tak tahu. Rupanya pusaka abang dapat kat mak dia. Ayah dia pun dapat. Kabarnya ayah dengan mak abang dah pisah. Ayah abang, Syed Nepal Data, nikah pula. Bini baru. Maka bila abang mati,
mak dia dapat 146. Mak dia dapat 146. Isteri dia dapat 148. Anak dia dapat apa habis? Bila mak abang mati, turun pula kepada anak dia. Anak dia siapa dia? Anak dia ialah puak menakan kepada anak-anak hidayah. Itu bagi clear. Bagi clear yang tu. Sekiranya kita tak faham, kita akan kata, kenapa jadi macam tu? Hala, mak abang, kalau ikut ceritanya, abang dengan Ali Putih, mak tak sama. Tapi saya pun tak berani nak cakap sebab binti sama. Mak abang binti Arsyad. Mak Ali Putih binti Arsyad. Hak atas Sabariah, bawah apa tak tahu, tapi Riah juga ujung. Saya duk cari dalam Google tak jumpa. Tapi Riah juga. Barangkali nikah dengan kakak. Kak mati, ambil adik. Kedah panggil salin tikar. Kita tak tahu, kena cek tengok. Kok mana pun mahkamah adalah tempat untuk kita ambil keputusan. Tak apa hati, bicara lagi. Baik, nak cerita ni. Cerita nak bagi faham orang Sungai dia tanya. Saya kata kat dia, masalah apa ni puan? Masalah kenapa kami tak dapat? Kenapa nak kena apa rakyat? Sebab pusaka, tanah, masih nama ayah kamu. Yalah, ayah bagi kat kami. Tak lengkap. Tak lengkap macam mana? Kembali hak jiran tadi. Mak mentua saya selalu dia kirim barang. Buah tu, buah ni. Jiran saya boleh merasa macam cempedak lah, durian lah, moktal lah. Jiran macam adik-adik. Suatu hari, saya tengok Tok Haji tak ada. Tok Haji ni pun dia payah juga. Jam solat kami adalah rumah sebelah. Dia start mutu, mana nak Zuhur lah tu. Start mutu, nak Asar lah tu. Start mutu waktu pagi, nak subuh dah tu. Lepas start mutu memang tahu dah. Mereka ni jenis 5 waktu sembahyang kat masjid. Jadi, saya ni, bawa buah cempedak, letakkan tembok rumah Tok Haji sebelah ni. 3 hari, dia tak ambil. Tak sudi ambil kan. Tapi mutu pun tak start. Tengok cempedak tu ada. Lama-lama dia kena lembek. Cempedak pun ada cerita menarik. Tok Arab, saya suka cempedak. Sedekah cempedak. Dia tahu buat cempedak ni lembek sikit. Ni bukan nangka. Oh, nangka lain, cempedak lain. Kenal Dr. Abdul Tawab. Saya bagi kat dia cempedak. Saya abang kat Ustaz Mustaqim. Abang kat doktor ni tunggu 5 hari comel lah. Cempedak baru tua 5 hari comel sedap. Saya bagi kat Dr. Tawab. Kan? Saya terlupa pesan. Saya pesan kat Ustaz Mustaqim. Bagi tahu kat Dr. Tawab ni. Kata tunggu 5 hari. Pesanan tak sampai. Dia balik, dia buka, dia tokak makan habis. Tak sedap langsung. Dia orang bagi makan habis. Esok dia main. Hang bagi buah apa kat aku tak sedap langsung. Astaghfirullahalazim. Ustaz Mustaqim tak abang kan? Dia tak abang, awak tak abang. Lupa. Cempedak ni benda jenis kena peram. Oh, dia tak macam durian. Dia kata orang Mekah lebih tahu makanan di Mekah. Kami tak reti, ingat kok boleh makan selalu. Baik, kembali. Bila cempedak Tok Haji tak ambil, saya kata apa kat anak saya? Saya kata apa kat dia? Pergi ambil balik cempedak. Anak saya kata, mana boleh, buruk siku. Nampak buruk siku. Saya kata, Mustani, dengan ayah nak abang. Cempedak tu ayah bagi kat jiran sebelah. Dia tak ambil lagi, maka bukan hak dia. Tunggu dia balik, cempedak tu buruk. Pergi ambil. Buruk siku tu dia dah ambil dah. Dia dah pegang, terima dah. Kita ambil balik tu buruk siku. Saya dah perhati panggil anak saya hari lain. Pergi bagi buah kat jiran sebelah. Orang Tok Haji tu. Tok Haji tu panggil, masa? Dia sedekah duit. Hari lain sedekah pula. Tok Haji bagi apa-apa, jangan ambil duit. Pesan. Saya tengok kot tingkap. Tok Haji panggil, mas. Ada apa Tok Haji? Dia dah keluar duit.
Ayah kata tak boleh ambil. Jangan abang kat ayah. Faham? Anak balik pula. Tok Haji bagi apa? Bagi duit. Kenapa pasal tak bagi abang? Tak bagi ambil? Tok Haji kata jangan abang. Payah habis cerita. Benda yang belum terima bukan milik lagi. Tanah bukan milik lagi. Jadi nak buat macam mana? Faraid. Itu isu dia nah. Jadi selesai. Perempuan tu saya tanya dia, ayah mati, nak sama rata ke nak faraid? Dia kata nak sama rata. Sebab dia perempuan. Baik, kalau pak mentua mati nak sama rata ke nak faraid? Dia tak nak faraid nah. Sebab suami saya dapat banyak. Kok mana perempuan mau banyak. Baik, buka kitab kita. Tajuk malam ni mungkin susah sikit. Dah study dah di rumah ke? Kau cari buku kelin tak jumpa. Baik. Kita nak bincang lebih kurang malam ni berkaitan dua orang atau lebih kakak atau adik perempuan, pak tu mak lain. Susah. Dua orang kakak. Dua orang kakak. Kakak tu macam mana? Mungkin kakak, mungkin adik. Yang penting perempuan. Contohlah, seorang laki-laki atau perempuan, dia mati, dia ada dua orang kakak atau adik. Tak faham lagi, senang macam ni. 3 beradik. Perempuan, laki, perempuan. Laki tu mati. Jadi dia tinggal berapa orang perempuan? 2 orang. 2 orang tu pula nak abang mai. 2 orang tu. Pak tu tapi mak lain. Mau faham tak? Tak faham dah. Pak tu tapi mak lain. Kita buat misal lah, senang. Misal, laki tu, dia mati. Kak dia, pak tu tapi mak lain. Hak belah ni, adik dia, pak tu tapi mak lain. Nikah berapa kali? 3 kali ya. Dengan bini pertama, perempuan. Bini kedua, lelaki. Bini ketiga, perempuan. Hak tengah tu mati. Bila tengah tu mati, tinggal berapa orang? Tinggal kak seorang, adik seorang. 2 orang. 2 orang tu kita panggil ukhtani li'ab. Saudara perempuan, pak tu mak lain. 2 orang ni akan dapat 2/3. Maksudnya apa dia? Seorang dapat 1/3. Kalau 10 orang, 10 orang akan dapat 2/3 kongsi. Nak dapat 2/3 tu ada syarat. Ada syarat tu orang duk mengaji, dia hantar lah nasihat tasheh, salah. Tasheh, salah. Lama-lama saya kata apa? Mina, boleh berhenti makan kucing Cina tak? Saya cakap dengan anak murid. Bila kali terakhir makan kismeh? Faham tak? Makan kucing Cina ni, saya tegur berapa kali, duk tak betul situ lah. Main-main tak sah. Tang tadi pukul 3 lebih. Saya dah komen kamu. Kamu buat duk salah. Tapi bila main cerita depan matang hidung, sekejap saja dah faham. Sebab bila mengaji guru seorang, murid seorang, memang cepat faham. Tak macam tuan-tuan buat tengok. Baik, nak bagi faham dia, kalau ayah nikah lebih pada seorang, biasanya ada tak abang, adik, kakak, pak tu mak lain? Ada tak? Mesti ada. Bila ada hak pak tu mak lain tu, mungkin mereka tu 2 beradik mak yang sama. Tak faham. Contoh kita buat misal Ismail. Berani menikah 2. Tak berani tu. Baik, contoh isteri meninggal, nikah pula. Dapat anak baru, 2 orang anak baru. Bini hak baru tu dapat anak 2 orang perempuan. Okey, anak bini lama, lelaki-lelaki. Anak bini lama tu, mak dia mati dah. Dia mati. Maka dia meninggalkan 2 orang adik. Adik tu 2 beradik. Pak tu, mak tu. Dengan dia yang mati, pak tu, mak lain. Faham tak ni? 2 beradik tu, pak tu, mak tu.
Dengan hak mati ni, pak tu mak lain. Okey, syarat dua beradik itu nak dapat 2/3. Syarat dia apa dia? Yang pertama, si mati jangan ada abang atau adik lelaki seibu sebapa. Faham tak ni? Nak dua beradik tu, jangan ada lelaki-lelaki. Dapat 2/3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jangan ada ayah. Syarat yang ketiga, jangan ada anak. Anak lelaki pun tak boleh ada, anak perempuan tak boleh ada. Tambah lagi syarat di sini apa? Jangan si mati ada saudara lelaki-lelaki sebapa dengan ibu. Berapa dah syarat? 4 dah. Syarat lagi satu, yang biasa-biasanya lah, kalau tuan-tuan tengok di sini, dia kata apa tu? Dia kata apa? Ada 4. Dia ada 4. Dan ada juga sambung lagi yang lain. Cuba tengok bawah. 2 orang atau lebih adik-beradik perempuan sebapa. Faham tak sebapa? Pak tu mak lain. Mereka menerima 2/3. 2/3 ni cara tuan mengarang tulis macam zaman saya mula-mula kenal laptop. Tulis 2, palang 3. Mula-mula kan, sebelum tu lagi teruk saya mula-mula tu. Saya tulis 1, saya buat ada line. 1 ada garis bawah. Tulis nombor 2, saya buang garis bawah. Jadi setengah. Duk lama pandai sikit, 1 palang 2. Duk lama lagi pandai, cari tak insert. Insert ada setengah siap-siap dah. Setengah apa macam-macam ada. Lah handphone pun ada. Tu nak pergi kenal yang tu. Baik. Dia kata dapat 2/3 dengan 4 syarat. 3 daripadanya sama seperti syarat adik-beradik perempuan sebu sebapa. Tengok muka sak sebelah. Kalau tuan-tuan kitab tak ada, selak atas kosong. Tengok sebelah. Tengok sana tu. Ada syarat dia. Tengok sebelah ulang balik. Tiada bersama dengan dia adik-beradik lelaki yang jenis pak tu mak lain. Kalau ada anak lelaki, pak tu mak lain, hampa kongsi lelaki-lelaki dapat 2 apa dapat 1. Jangan ada forok. Forok ni pada anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki kepada anak lelaki kepada anak lelaki kepada anak lelaki. Cucu cicit piut dia lebih kuat daripada pak menakan, tok menakan. Ini contoh paling senang lah. Katakanlah seorang, anak lelaki dia mati dah. Cucu dia mati dah. Cicit dia mati dah. Tinggal apa cicit apa dia? Piut. Cucu cicit, piut. Piut. Piut anda lagi. Piut tu ialah anak lelaki daripada anak lelaki daripada anak lelaki. Atas daripada anak lelaki. Kalau kita ada abang, adik, kakak, mereka tak dapat. Hatta semua habis kat cucu kita. Cucu seperti anak ketika anak tidak ada. Cicit seperti anak ketika cucu dengan anak tak ada. Okey, piut seperti cucu. Cucu seperti anak ketika anak tak ada. Dia pecah. Hak ni yang duk berlaku orang Melayu kita ni. Si mati, ada cucu. Tapi anak lelaki-lelaki dia mati dah. Faham tak? Macam mana ni? Si mati ni, anak dia mati sebelum dia. Anak mati sebelum dia tu ada bini mengandung. Tahu bini mengandung? Tadi pelajar pergi bilik saya. Kenuri lepas, sem lepas. Sebelum buka sem baru. Kenuri. Belah lelaki tak kenuri. Dia jemput kenuri 6 bulan hari Ahad. Kelas dah tak yakin. Okey. Kenuri yang berjarak ada kemungkinan tak mati salah seorang? Mati salah seorang, tinggal bini. Yang mati mula ni, dia ada pak. Pak pun mati lepas pada anak dia mati. Kena cek dulu. Tengok menantu dia mengandung tak? Kalau menantu mengandung, pusaka pergi dekat menantu, dekat kepada cucu tu semua.
Kalau anak laki-laki tunggal tu dah mati. Menantu tak dapat. Tapi anak dalam perut menantu dia boleh dapat pusaka. Dapat ke abang, adik, kakak hak jahat, dia kata, kesian kat tuan nampak. Faham tak? Kesian duduk dalam kubur, duduk kena tanya. Faraid tak buat. Dia suruh buat faraid cepat, tak sebab apa. Nanti cucu lahir, cucu besar, dia tuntut. Ni jenis tok menekan teruk-teruk ni. Nah. Baik, lagi sambung. Dia kata apa? Syarat keempat, tidak wujud adik-beradik seibu sebapa kepada si mati. Habis. Contoh, ni dengar elok ni. Saya biasa saya menjadi sebagai kata A4 senang tulis budak-budak. Dengar elok. Katakan yang mati ni, dia ada ayah. Ayah mati dah. Dan dia ada abang. Lebih kurang macam ni lah. Tok Wan kita menikah 2 kali. Bini pertama, anak 2 orang. Dua-dua laki-laki. Bini yang kedua, anak 2 orang. Dua-dua perempuan. Jadi Tok Wan anak berapa orang? 4 orang lah. 2 laki, 2 perempuan. Tiba-tiba, anak laki-laki, bini pertama, mati. Masa dia mati, ayah dia mati dah. Di masa dia mati, dia ada siapa? Dia ada adik laki-laki, pak tu, mak tu. Dia ada adik perempuan, pak tu, mak lain. Harta pusaka hak mati, hak sulung ni, dapat kepada adik laki-laki dia, perhabis. Hak yang adik-adik perempuan, hak mak lain, tak dapat. Mana boleh tak dapat? Kami dengan dia sebapa. Sebapa ibu lain. Adik dia, pak tu, mak tu. Kamu, pak tu, mak lain. Nampak tak? Ingat. Kalau yang ayah atas tu mati, anak bini mana pun dapat. Bini mana pun dapat. Tetapi bila adik-beradik belah ni mati, belah sana, kadang dapat, kadang tak dapat. Macam mana kadang dapat? Yang tadi tak dapat. Macam mana kadang dapat? Buat misal lah kali bawa my whiteboard sikit. Kan? Baik. Sama-sama ambil masa. Ingat ni elok. Si mati, bini pertama, anak lelaki, berapa orang? Seorang. Anak lelaki seorang. Ni contoh lain. Bini pertama, anak lelaki seorang. Anak perempuan seorang. Jadi anak berapa orang? 2. Bini yang kedua, ada anak perempuan seorang, lelaki seorang. Cantik tak? Bini pertama, lelaki seorang, perempuan seorang. Bini kedua, lelaki seorang, perempuan seorang. Tiba-tiba, anak lelaki bini pertama mati. Tapi pak dia mati dulu. Maka, adik perempuan, hak pak tu, mak tu, dia akan dapat setengah. Adik perempuan, hak pak tu, mak lain, habis. Yang lelaki 2, perempuan 1. Tapi jaga-jaga pula. Hak yang mati tu, kalau dia menikah, kena tengok anak dia, lelaki ke perempuan. Dia punya cabang ni banyak. Tuan-tuan jangan jadi jahat macam saya atau jahat macam saya. Faraid kadang-kadang minta maaf lah. Kadang-kadang kira terbawa masuk dalam semayang. Duduk semayang, duduk fikir. Lagi nak sambung tak mana, pecah tak mana. Kalau boleh duduk semayang apa duduk tengok. Jangan sampai macam tu lah. Sebab kadang-kadang faktor masa kita nak cepat kan. Macam tu lah. Jangan sampai macam tu noh. Jangan sampai macam tu. Sebab tu kalau semayang, saya kira fikir berat-berat, saya tak pergi surau. Abang terang-terang. Kalau pergi surau, bila patah balik, setengah jam pula baru nak faham. Sebab kita tinggal. Teruk tak? Hak teruk-teruk lah. Dalilnya dia kata, ijma' ulama' hadis Nabi tak ada. Tapi ijma' ada. Ijma' ni apa dia? Para ulama' selepas Nabi wafat, para ulama' sependapat. Bila sependapat, seorang pun tak bantah, tu ijma' lah nama dia.
Faham tak? Ijma' ni kena mengaji usul fiqh. Mengaji fiqh tak jumpa. Mengaji usul fiqh jumpa. Apa dia ijma'? Keputusan para ulama sepakat selepas Nabi wafat. Benda-benda tu jenis hukum syarak. Bila para ulama yang ramai sepakat, tak ada siapa bantah. Tiba-tiba 2-3 orang hak tak mengaji pakai Google dengan Yahoo saja ni. Dia kata tak boleh pakai. Kita nak kata apa? Nak kata apa? Saya senang cakap kontraktor buat longkang, pergi komen kontraktor buat jambatan Pulau Pinang tu mana patut. Duk pergi komen kenapa jambatan buat melengkung. Melengkung jadi jauh tak? Bila jauh belanja banyak, hang tak tahu dalam tu dalam mana laut. Kan dia ukur di atas payah lah. Bila para ulama kata hak jenis saudara laki-laki seorang perempuan ke, dalam Quran Allah Ta'ala tak habang pak tu mak tu. Tak habang pun pak tu mak lain. Tapi para ulama faham, kita yang tak faham. Saya sebut kepada orang Arab yang telefon saya. Ayat 12 surah An-Nisa yang tu untuk abang, adik, kakak, mak tu pak lain. Untuk ayat tu 76, abang, adik, kakak, pak tu mak tu atau pak tu mak lain. Allah Ta'ala tak abang tapi kita faham. Faham tak? Tak abang tapi kita faham. Cuba tengok di bawah. Menurut ijma' ulama, ayat Al-Quran yang disebut di atas, serta di atas, sebelum tu syaqiqat kan, si ibu sebapa. Merangkumi adik-beradik perempuan si ibu sebapa dan adik-beradik perempuan sebapa, ukhti li tetapi tidak termasuk adik-beradik perempuan atau laki-laki hak jenis seibu berlainan bapa. Ni nak abang ni. Abang, adik, kakak kalau mak tu pak lain, laki-laki dengan perempuan dapat sama banyak. Faham tak? Ni siapa dia? Saya adik si mati. Biar tak sama? Biar tak sama. Kami mak tu pak lain. Hak ni yang saya cerita dekat radio. Kalau masuk radio sekali setahun pun orang bising, orang kampung. Weh ustaz radio. Pada pergi setahun sekali je pun. Okey, tak apa. Saya sebut. Kenal Loma. Ya Allah, Loma. Dia minta kat saya baru ni. Nak bersalam dengan saya. Dia lapikkan tudung. Dia teringat kat ayah saya teriak. Mailah tengok Long Sat. Saya sebut kat radio. Loma saya ni, mak dia nama Tok Endak, menikah 3 kali. Masa duk ceramah kat radio tu, isteri Tok Sumo tak dengar. Hari raya, ceramah bulan puasa, pi hari raya. Dia kata apa, posisi cerita kat radio tu tak betul. Tak betul macam mana? Tok Njang bukan menikah 3, Tok Njang menikah 9. 9? Tanya Long, dia kata 3. Long tak tahu. Long budak-budak. Ni, Tok Su ni tahu menikah 9. Kira kelima noh. Tapi dapat anak 3 orang daripada 3 suami. Anak 3 orang daripada 3 suami. Bin Abdullah ada, bin Hashim ada, bin Ku Ishaq pun ada. Pak lain-lain. Jenis tu. Jenis macam tu, laki dengan perempuan dapat sama banyak. Maka kalau anak atau saudara laki-laki, hak jenis mak tu pak lain, kalau konsa tahu-tahu dia sakit kepala. Konsa ni, kalau dia seibu, kalau laki-laki pun 1/6, perempuan pun 1/6, tahu dia sakit kepala. Dia ada cara mudah dia. Cuba tengok cerita bawah. Jabir bin Abdullah ditimpa sakit. Ni tengok fikman haji hak besar tu tahulah. Lalu Nabi datang menziarahi. Baginda mendapati aku sedang pengsan. Macam mana dia tahu Nabi mai dia pengsan? Macam tahu? Boleh fikir?
Ingat fikir dia nah. Abu Bakar dan Umar, orang Arab panggil Abu Bakar dan Umar pun datang bersama Salam dan mereka berdua berjalan kaki. Masa tu pensan lagi tak? Pensan lagi tak? Pensan lagi lah, pensan lagi. Dia buka-buka mata, tengok Nabi duduk ada. Makna main masa aku pensan tadi lah. Faham tak? Okey, kena fikir. Lalu Salam berwuduk dan menjurusku dengan air wuduknya. Percik lah. Bila percik-percik, lantas aku sedar daripada pensanku. Buka-buka mata, Nabi duduk ada. Maknanya Nabi main masa dia pensan tak? Macam mana tahu? Lah, tak faham. Undang-undang jenayah ada pernah mengaji tak? Seorang pencuri. Dia didapati dituduh mencuri. Dia pun pandai mengaji. Ni cerita undang-undang mengaji ni. Cerita lawak. Cerita lawak. Hakim kata, kamu dituduh mencuri. Pencuri pun pandai. Apa bukti? Apa bukti? Hakim kata, tuan rumah nampak kamu mencuri. Itu bukti dah. Pencuri kata, masa saya masuk rumah, tuan rumah tidak. Faham tak? Maka dia didapati bersalah mencuri. Sebab apa dia bersalah mencuri? Macam mana kamu tahu kata tuan rumah tidak kalau kamu tak masuk? Jadi kamu masuklah. Nampak tak peranggap? Faham tak peranggap? Boleh fikir tak? Kalau kamu tahu tuan rumah tidak, mesti kamu masuk dalam rumah. Dia kata tuan rumah tak nampak saya masuk sebab masa saya masuk tu dia tidak. Jadi kamu mengaku kamu masuk tak? Dalil kamu tahu tuan rumah tidak. Enggak. Cara peguam dia duk pusing orang cakap pandai ni, peguam lagi pandai pada kita. Maka lantas dia buka-buka mata dia tanya, ya Rasulullah, harta saya banyak ni, saya nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Atau apakah yang patut aku lakukan pada hartaku? Baginda tidak menjawab. Sengap saja sebab Nabi amanah. Faham amanah? Nak jawab, kena ada wahyu. Tunggu wahyu turun. Sama lah kita duduk mengajar ni. Nak mengajar lah. Tapi kalau orang tanya tak boleh jawab, minta tangguh bulan depan, minggu depan. Dia bukan benda hina. Kenal tak Dr. Zulkifli Al-Bakri? Orang tanya kat radio dan sekarang TV itu kadang 3 hari berturut-turut. Orang tanya bab mak mentua tiri. Dr. Zulkifli tak jawab. InsyaAllah tuan-tuan, soalan itu kita akan jawab besok insyaAllah. Saya tangguh dulu, saya akan menekuni, dia suka guna menekuni dan saya akan tengok, saya akan telaah. InsyaAllah esok saya jawab. Orang kata apa? Hak tu pun tak ada jawab. Besok bila dia jawab, hak dengar tu, rupa-rupanya bila baca dulu, jawapan memang bagus. Jabir ni rupa-rupanya, mereka ni, dia mempunyai 9 orang adik-beradik perempuan. Berapa orang mereka semua? 10. Laki seorang, perempuan 9. Tu dia 9 lah perempuan, seorang laki. Hal laki tu sakit ni. Bila dia cerita kat Nabi, Nabi tak jawab. Akhirnya turun ayat di bawah. Yastaftunah, mereka tanya engkau. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Beritahu Allah Ta'ala akan jawab masalah orang mati, anak tak ada, pak tak ada. Kalalah ni anak tak ada, pak tak ada. Jangan dia pergi buah anak, nama apa anak? Kalalah. Macam. Tengok dalam kitab-kitab Arab, kaumah. Kaumah tu, unta betina, hak bunting. Jaga-jaga. Cerita dia macam mana? Tuan-tuan yang tengok jam, saya nak perhabis tajuk ni lah. Ini meru'un halak sekiranya seseorang itu dia mati. Laisa lahu walad. Anak tak ada. Tak ada anak. Walahu ukhtun. Dia ada saudara perempuan. Seorang. Seorang tu ke mana? Falahan nisfu. Dia dapat separuh perempuan tu. Tapi kalau perempuan tu mati dulu, abang atau adik laki-laki dia yarisuha perhabis. Bila perhabis?
illam yakun laha walad, sekiranya yang mati perempuan tak ada anak. Sekiranya 2 orang saudara perempuan, pak tu mak tu atau pak tu mak lain, 2 orang dan ke atas, falahuma fa in kana tasnataini falahuma sulusani, maka dia akan dapat 2/3. Kalau 5 orang 2/3 juga. Wa in kanu ikhwatan, sekira yang mati tinggal abang adik kakak ramai rijalan wa nisaa, maka falizakari mislu hadhil unsayain, laki-laki dapat sekena orang perempuan. Kesimpulannya, Jabir bila mati pusaka dia pergi ke mana? Kepada 9 orang adik perempuan. Lebih Baitul Mal. Tapi Baitul Mal kena cek juga. Si mati ada pak menakan tak? Pak menakan apa habis? Pak menakan tak ada. Si mati ada pupu ada. Pupu laki-laki daripada pak menakan. Pak menakan tu mesti sebelah ayah. Jangan pak menakan sebelah mak. Dia dapat. Contoh paling senang lah. Seorang Sarawak. Tahu Sarawak nama dia Dayang. Dayang. Dia berjumpa saya di Jabat Mara Kulim. Saya dengar dia duduk bersembang apa semua, saya pun tegur, mai buat apa ni? Mai bayar hutang Mara sebab nak pinjam Mara sebab anak pun nak mengaji. Okey. Dia pun tanya soalan faraid. Dia kata, Ustaz, anak perempuan saya ada 5 orang. 5 orang. Laki-laki tak ada. Saya bercerai dah dengan suami saya. Faraid macam mana? Saya tak nak perempuan, puan. Anak suami puan lah. Tapi suami puan bukan suami dah. Dia pun dapat 2/3. Harta pusaka, bahagi 3. Dapat 2/3. 2 tak boleh bagi dengan 5. 2 rak 5 berapa? 10 jadi 10/15. Lebih lagi kena tengok. Bekas suami puan ada abang, adik, kakak tak? Tak ada. Semua adik perempuan. Berapa orang? 5. Kaya sungguh perempuan. Jadi jawapan dia macam ni lah. Pusaka, anak perempuan, 5 orang, dapat 2/3. 2/3 dan 15, 10 kan? 2 habis. Lebih lagi 5, bagi ke adik bekas suami puan. 1. Habis. Tapi Ustaz, duit hak 1/3 lagi pergi kat Baitul Mal dah. Saya kata, tolong ulang bicara semula. Bicara yang kes pusaka bekas suami puan tu tak betul. Pusaka bagi 15, anak perempuan suami puan, anak puan juga dapat 2. 5 lagi bahagi 5, 1. Bukan Baitul Mal dapat kepada adik-adik ipar puan. Awak jadi macam tu disebabkan keliru. Dia duk ingat anak perempuan kalau tak ada anak laki-laki, lebih Baitul Mal ambil. Memang Baitul Mal ambil. Kalau tidak ada adik-adik atau kakak perempuan. Kalau tak ada juga, cari juga ku atas. Ku ada sepupu ke, pak menakan korek sampai ada. Kalau tak ada juga, cerita lain. Faham tak faham? Saya baru teringat cerita bulan lepas yang saya janji nak cerita, tapi masa dah lewat, dah tertangguh. Bulan 3 nantilah. Dan lagi sekali sebelum kita sambut puasa. Okey. Ada soalan apa nak tanya? Kot nak tanya apa-apa? Semua pakat tamu tanya, tengok jam, kami lapar nasi apa semua macam-macam. Okey dia takat itulah. Tuan-tuan tolong doa sama mak mentua saya COVID, masuk hospital Kulim, dan isteri saya kontak rapat sebab duk bawa mak pergi sana sini, tak tahu kata COVID. Jadi hari ni saya main naik kereta isteri sebab kereta saya ada COVID kot dalam dah. Walaupun saya ni test tak pun nak percaya benda jenis tak nampak kan. Macam tu lah. Abang ipar 2 orang kena dan kak ipar pun ada ramai kena. Jadi lah ni nak jaga mak, jangan balik tengok mak. Kalau balik tengok mak takut menjangkit. Payah juga kan, tapi mak kita kalau duduk seorang kita kena balik juga, kita berhati-hati. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf telah jawab masa sedikit.